Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Mustafa Khalil dari kelas 5 Ibnu Khaldun akan menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk cara merajinkan diri kita untuk beribadat. Okey, terdapat beribu-ribu cara untuk rajinkan diri kita ni untuk beribadat. Tetapi kali ini saya kongsikan apa yang saya amalkan untuk merajinkan diri saya ni yang pemalas untuk beribadat. Okey, kita teruskan kepada topik kita. Yang pertama, wujudkan dalam hati kita ini untuk cemburu terhadap orang yang suka beramal dan tinggi darjatnya daripada kita. Yang ni salah satu cemburu yang baik dan bukannya cemburu yang jahat. Sebagai contoh lah kita tengok member kita ni solat awal. Kita terdetik dalam hati kita, awal betul lah dia solat ni. Aku tak boleh kalah dengan dia ni. So aku kena lagi awal solat daripada dia. Okey, bila kita dah wujud macam ni, kita akan termotivasi dan akan lebih rajin untuk beribadat, insya-Allah. Sebab itu kita kena pandai pilih kawan. Okey, yang kedua, kawal hiburan dan jauhi hiburan yang melanggar syariat. Apa maksud saya kawan hiburan? Okey, macam ni lah. Kita ambil lah yang paling terdekat dengan kita, iaitu kita pastikan jangan 24 jam tak habis-habis pegang telefon, layan drama, layan Korea, layan YouTube. Kita kena kawal. Kita kena set masa kita. Pagi kita kena kemas bilik, kita kena kemas ni dan lain-lain. Apabila kita solat, apabila mendengar azan, kita solat. Macam tu. Okey, apa pula maksud saya jauhi hiburan yang melanggar syariat? Maksud macam ada unsur-unsur yang tak senonoh, sebagai contoh seksi ataupun scene yang tak senonoh. Faham je lah, kita kan remaja, dan mengajarkan kita perkara yang melanggar syariat. Sebab apa kita kena jauhikan hiburan-hiburan macam ni? Sebab yang pertama sudah tentulah haram. Yang kedua, menggolapkan hati kita ni sampai jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan jatuh ke lembah kegelapan. Ingat, saya cakap hiburan yang haram. Kalau macam main game yang okey, tengok cerita yang okey, teruskan. Tapi jangan sampai leka. Ingat tu, jangan sampai leka. Bila dah leka tu, perbaikilah diri kita balik ya. Okey, yang ketiga, carilah kelebihan beribadat. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat di awal waktu, berbakti kepada kedua-dua ibu bapa kita dan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila kita dengar ganjaran-ganjaran macam ni, takkanlah tak terdetik dekat hati kita ni untuk beribadat. Kalau tak, ada masalah dekat hati kita tu. Kita cek apa problem kita dan kita perbaikinya. Sebenarnya banyak lagi ganjaran-ganjaran ibadat ni. Bolambak dekat YouTube, dekat kitab-kitab, banyak bolambak. Tapi apa yang penting kita pastikan ianya sahih. Kalau tak sahih kan, tak pasal-pasal. Yang faham tu faham yalah. Yang terakhir sekali, apa dia yang terakhir sekali ni? Mesti korang nak tahu kan. Mesti nak tahu. Dah tahu dah korang mesti nak tahu punya ni. Apa dia? Rasakan diri kita ni tak cukup nak bersedia untuk akhirat. Kita rasakan diri kita ni orang yang paling sedikit untuk melakukan ibadat. Tetapi di sini saya bukanlah memaksudkan sampai down ataupun mendoakan diri kita ni jadi lebih teruk. Ini salah satu contoh motivasi yang saya sering lakukan terhadap diri kita, terhadap diri saya bila saya leka ataupun malas untuk beribadat. Kemudian kita tampar diri kita ni bila kita leka macam ni. Azim ni, kenapa kau lambat sangat semayang ni? Ini cara saya. Cara korang semua, ikutlah cara korang semua, asalkan
tak memudaratkan diri. Untuk apa saya tampar diri saya ni? Untuk menyedarkan diri saya ni untuk beribadat dan lebih rajin untuk beribadat. Kemudian kita lafazkan kata-kata semangat yang boleh merajinkan diri kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat kebaikan. Kita ambil sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata sahabat, kata-kata ulama, kata-kata tokoh-tokoh Islam, kata-kata motivasi daripada kawan-kawan kita, guru-guru kita, asalkan kita lebih termotivasi dan lebih rajin untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sesekali lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang Maha mengabulkan segala doa kita semua. Okey, saya ada bonus untuk korang semua. Sabar dahulu, iaitu 4 cara untuk mengistiqamahkan diri kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama, kita mulakan dengan ibadat yang mudah dan sedikit terlebih dahulu. Sebab apa? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Yang kedua, lakukan peningkatan setiap hari. Sebab apa? Sama jugalah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Yang ketiga, pastikan peningkatan itu semuanya mudah untuk dilaksanakan. Sebab apa? Kita ni masih beginner lagi, bukannya expert. Kan tak pasal-pasal kita ni beginner, kita buat ibadah-ibadah yang berat, kita rasa malas untuk beribadat pula. Dan jangan biarkan peningkatan itu jadi sulit sampai hilang rasa nak berubah. Samalah juga macam apa yang saya bagi contoh terhadap tadi. Okey, yang keempat dan yang terakhir sekali dan yang paling penting, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengistiqamahkan kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang Maha membolak-balikkan hati kita, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh mengubah diri kita sahaja. Okey, sekian sahaja di situ. Harap-harap apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat diamalkan kita semua dan dijadikan iktibar. Apa-apa pun pesan terakhir saya, apa dia? Bila kita dah rasa ada perubahan dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih rajin, kita jangan sesekali layan ataupun hadirkan rasa riak dalam diri. Sebab itu akan memakan diri kita dan menghuban kita ke dalam api neraka. Okey, sekian saja di situ tazkirah saya pada hari ini. Yang buruk itu datang daripada saya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.